Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini bersama lagi dengan saya Azli bin Ramli di dalam tajuk sains tahun 6, tajuk yang ke-8, pengawetan makanan. Jadi kepada anak-anak yang di rumah mungkin boleh buka buku teks sains sekarang dan buka surat 133, iaitu tajuk yang ke-8, pengawetan makanan. Jadi kita teruskan. Okay. Pengawetan makanan dalam tajuk ini diletakkan ada 5 lagi tajuk kecil. Itu subtajuk, iaitu kerosakan makanan, punca kerosakan makanan, pengawetan makanan, kaedah pengawetan makanan dan kepentingan teknologi pengawetan makanan. Jadi mari kita tengok apa itu pengawetan makanan. Okey, kita mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu, iaitu pada 500,000 tahun sebelum Masihi, iaitu pada masa itu masyarakat menggunakan kaedah memasak menggunakan api. Jadi makanan yang mereka ada, yang mereka letak atas api dan makan. Itu sahaja kaedah pengawetan yang mereka ada. Jadi mereka nak simpan lama tak dapat. Jadi mereka apa yang ada masak dan makan. Okey, manakala bagi tahun 12,000 tahun sebelum Masihi, iaitu pada masa itu masyarakat Arab kuno telah menemui satu kaedah, iaitu dibagi sebagai kaedah pengeringan. Mereka keringkan makanan dan mereka simpan, dan makanan itu kering, mereka simpan untuk satu jangka masa panjang dan mereka boleh makan. Itu yang mereka dah jumpai dah, kaedah mengering tu pada 12,000 tahun sebelum Masihi. Jadi yang ketiga, kita tengok pada tahun 1400 Masihi, iaitu pada masa itu manusia mula mengetahui bahawa adanya teknologi untuk melumur garam pada makanan. Mereka gunakan garam itu sebagai ejen untuk mengawet. Mereka ada daging ataupun ayam ataupun ikan ataupun buah-buahan, sayuran. Mereka letak garam, mereka dah tahu letak garam dan mereka boleh awet tahan untuk satu jangka masa panjang makanan tersebut. Okay, pada tahun 1862 pula, iaitu ada seorang penyelidik, iaitu saintis, dia telah menyelidik bahawa menemui satu kaedah yang digelar sebagai pempasturan. Beliau ni adalah Louis Pasteur. Dia menemui satu kaedah pempasturan. Pada kaedah ini menggunakan pemanasan pada suhu yang tinggi, kemudian disejukkan segera untuk memastikan nutriennya tu masih ada, kekal, dan kaedah ini boleh menghapuskan bakteria pada cecair tersebut. Itu yang kaedah dia ni lebih digunakan dalam menyimpan susu, untuk mengawet susu. Awet susu tu masih kekal berkhasiat dan dapat disimpan dalam satu jangka masa. Okey, dan apa yang ada pada zaman sekarang? Pada zaman sekarang pula, kita ada apa? Kita ada bahan pengawet. Bahan pengawet ini sama ada dari bahan kimia atau bahan organik, tapi dia boleh mengawet dalam satu jangka masa yang lebih panjang. Maksudnya, kalau tadi boleh simpan dalam sebulan, ini boleh simpan dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Okay? Dan di skrin ni diletakkan bahawa nutrisi-nutrisi dan bahan pengawet yang digunakan untuk mengawet makanan tersebut. Okey, kita tengok pada subtopik yang pertama. Subtopik pertama adalah kerosakan makanan. Tajuk ini sangat penting. Kenapa? Sebab kita makan setiap hari. Jadi setiap orang, dia makan setiap hari dan mesti tahu sama ada makanan tersebut dah rosak ataupun telah baik, masih baik dan berkhasiat. Okay? Jadi semua anak-anak perlu tahu, perlu mengenal pasti bagaimana keadaan makanan yang masih baik ataupun yang telah busuk, yang telah tercemar dan tak boleh dimakan lagi. Kerana makanan yang dah tercemar dan busuk boleh menyebabkan kesihatan kita ni terjejas. Okey, kita tengok yang pertama, ayam. Ayam, bagaimana kita tahu ayam tu dah tak elok? Pertama kita boleh lihat dari segi warna ayam. Kalau timbulnya warna-warna kehitaman pada ayam tersebut,
ataupun dia dah jadi busuk, ataupun dia dah berlendir. Jadi apa itu lendir? Lendir itu adalah kalau kita pegang ayam tersebut, kita rasakan jari kita ni licin. Dan dia melekit. Itu lendir. Maksudnya ayam tu dah tak elok. Dah tak boleh makan. Okay, yang kedua adalah ikan. Ikan bagaimana kita nak tahu ikan tu masih elok ke tidak? Okay, kalau yang belum dimasak, dia juga sama. Ikan tu dah berwarna hitam. Kemudian dah berbau. Bau yang tak sedap. Bau tak elok. Kemudian teksturnya pun dah berubah. Okay? Kalau kita pegang pun, dia kadang-kadang dah mereput. Itu dah tak elok. Okay. Roti pula bagaimana? Kita tengok gambar tu, roti tu, sedap tak roti? Sedap. Okay, tapi kalau dah macam yang digambar ni, kita dah tak lalu dah nak makan. Kenapa? Sebab roti pun sama. Roti pun juga boleh busuk, boleh rosak dan tak elok. Okay? Jadi untuk roti, bagaimana kita nak tahu? Okay, kita nampak ada tompok-tompok kehitaman, tompok-tompok putih dan pelbagai warna tu. Okay? Kemudian roti tu pun dah mereput kalau kita pegang. Sudah tak elok. Nasi pun sama. Nasi macam mana kita nak kenal pasti? Nasi, kalau dia dah juga bertumpuk, kita dah simpan 2-3 hari, dia dah bertumpuk-tumpuk putih, kadang-kadang warna hitam, coklat dan sebagainya. Okay, itu pun dah tak elok. Dah berbau masam. Kita sentuh nasi tu pun, kita rasa melekit, dah berlendir, kita tarik, dia macam bertali, sudah tak elok. Okay, perlu dibuang. Okay. Dan jangan makan, sebab dia menjejaskan kesihatan kita nanti. Okay, seterusnya, sayuran dan buah. Buah-buahan ni, ada yang boleh disimpan dalam 3 hari, ada yang boleh simpan 5 hari, ikut keadaan dan jenis buah tersebut. Okay. Macam mana kita nak tahu buah tu masih elok atau tidak untuk dimakan? Masih selamat. Okay. Macam mana kita nak tengok? Kita juga boleh lihat dahulu keadaan buah tersebut. Kalau dah nampak dia mereput, seperti dalam gambar, dan kemudian apple tu dah ada selaput putih, okay, maksudnya itu dah tak elok. Ada juga buah tu dah berbau masam, kita nampak dia macam ada serangga, maksudnya itu dah berbau masam dan tak elok. Okay, dah tumpuk-tumpuk. Sayuran pula bagaimana? Sayuran, kalau sayuran daun yang berwarna hijau, dia dah bertukar dah. Hijau dia tu dah bertukar menjadi warna kuning. Kemudian dia dah mereput, layu, tak segar. Itu pun dah tak elok. Dipercayai telah dicemari. Cemari dengan mikroorganisma dan buatkan dia tak elok. Dan yang terakhir adalah susu. Suka minum susu? Dah minum susu pagi ini? Ya, susu juga boleh rosak. Sangat mudah nak rosak sebenarnya. Dan macam mana kita nak kenal pasti susu? Selalu dapat kotak susu, ambil straw, letak straw terus minum. Itu bahaya. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita boleh letak straw, kemudian kita sedut sikit, dan kita rasa kalau ada rasa masam, kita buang balik. Maksudnya dia tak elok, ada tanda-tanda tak elok. Kemudian kita boleh bau. Kalau bau masam, maksudnya pun susu tu tak elok. Dan ataupun, kita nak kena pasti lagi, kita ambil susu tu, tuang dalam gelas, kaca atau plastik yang lut sinar, dan kita nampak dia berketul-ketul, susu tu dah berbau, berbuih, jadi itu pun perlu buang. Dah tak elok. Okay? Dan untuk cara senang nak kena pasti zaman sekarang ini, kita ada apa? Kita tarikh luput. Boleh tengok tarikh luput pada pack ataupun pada botol ataupun pada kotak yang disediakan. Okay? Dan makanan rosak ni diperhatikan menggunakan deria. Deria penglihatan, bau, rasa dan sentuhan. Kita ada 5 deria kan? 5 deria. Jadi itu semua boleh digunakan untuk mengenal pasti makanan-makanan ini dah rosak ataupun masih elok untuk dimakan. Okay. Sekarang kita tengok pada punca kerosakan makanan pula. Makanan rosak disebabkan apa? Mesti ada punca. Jadi puncanya adalah, kita tengok seperti di skrin, adalah daripada tindakan mikroorganisma. Jadi kita dah belajar mikroorganisma pada awal tahun. Iaitu kita berapa jenis mikroorganisma, dan mikroorganisma ini kita faham bahawa di udara kita ni ada banyak mikroorganisma. Di atas meja, dalam pinggan, hatta di tangan kita ni pun ada banyak mikroorganisma. Sebab itu kita disarankan untuk kerap kali mencuci tangan. Kenapa?
sebab bila kita cuci, jadi bersih dan bebas daripada mikroorganisma air tertentu. Okey, kembali kepada punca kerosakan makanan. Kerosakan makanan seperti dalam gambar ni, dalam slide ni, kita nampak roti tu dia dah ditumbuhi dengan mikroorganisma, ada fungus. Okey? Tumpuk-tumpuk itu yang menyebabkan dia tumpuk hitam, tumpuk putih dan sebagainya. Kalau dibiarkan dia akan jadi mereput. Itu tindakan mikroorganisma. Mikroorganisma ni kalau dia dah serang, dia akan cepat sekali membiak dan bertumbuh dalam satu-satu makanan. Jadi kalau dah ada mikroorganisma, kita terpaksa untuk elak daripada makan. Buang. Kalau kita, sebab dia boleh menyebabkan keracunan ataupun menjejaskan kesihatan kita. Okey? Kita teruskan. Pengawetan makanan. Apa itu pengawetan makanan? Pengawetan makanan ini adalah cara-cara atau kaedah untuk kita simpan makanan kita tu. Kita ada makanan, tapi kita tak nak makan dulu, kita nak simpan. Macam mana cara kita nak pastikan makanan yang kita simpan itu kekal baik, kekal sihat dan kekal bernutrisi. Maksudnya dalam keadaan elok. Okay? Contohnya, saya suka bagi contoh ini. Contoh ni memang selalu saya sebut dalam kelas. Contohnya adalah kita ada buah, buah rambutan. Popular rambutan. Dalam satu kampung, kita duduk dalam satu kampung. Kampung tu semua orang tanam pokok rambutan, 2-3 pokok rambutan. Okay? Jadi semua pada musim rambutan semua berbuah lebat sampai 10 Juni, 11 Juni, 20 Juni. Jadi kita ada banyak buah rambutan. Kita nak makan sekali tak mampu, banyak sangat. Okay? Kita nak buang, sayang. Kita nak jual, tak ada orang beli, semua orang ada. Jadi apa kita nak buat? Selain kita nak buang saja, biarkan saja. Okay? Jadi itu datangnya kaedah pengawetan makanan. Jadi macam mana kita nak pastikan makanan itu kalau kita nak simpan setahun, 2 tahun, dia masih elok. Dia ada cara atau kaedah yang boleh kita gunakan. Okay. Contoh lain seperti kita ada ikan. Pada satu hari itu kita ikut uncle atau ikut bapak kita pergi memancing, bawa bot, memancing, dapat ikan banyak. Lepas tu kita dapat ikan banyak tu, kita jual. Ada yang laku, ada yang tak laku. Maksudnya ada lagi dalam 2-3 kotak tak laku ikan. Jadi kalau kita nak simpan, macam mana? Apa kita boleh buat dengan ikan tu? Untuk pastikan ikan tu kekal tahan, baik, tak busuk dan perlu dibuang. Macam mana kita nak buat? Okay, itu datangnya kaedah pengawetan makanan. Jadi dalam slide ini kita nampak ada 10 kotak. Maksudnya kita kena tahu dan dengan pasti ada 10 kaedah pengawetan makanan yang perlu kita kenal pasti. Okey, yang pertama. Yang pertama ni sangat mudah, iaitu pendilihan. Apa maksud pendilihan? Pendilihan ni adalah satu proses kita memanaskan makanan pada suhu yang tinggi, bukan kerana suhu yang tinggi ini boleh membunuh kebanyakan mikroorganisma. Kebanyakan mikroorganisma mati pada suhu yang tinggi. Bila mikroorganisma itu dah mati, maksudnya makanan itu akan tahan dengan lebih lama. Kalau contoh kita masak betul-betul, dia akan tahan lama, sehari atau 2 hari. Okey? Seperti itu. Yang kedua, penjerukan. Apa tu penjerukan? Penjerukan merupakan satu proses yang kita letakkan makanan, kita rendam makanan tersebut dalam satu larutan gula ataupun garam, ataupun kedua-duanya, yang keasidan dia jadi semakin tinggi, ataupun kepekatan gula tu tinggi, menyebabkan keadaan tak sesuai untuk mikroorganisma itu tumbuh, untuk dia terus hidup, untuk dia membiak, tak sesuai. Kerana bila mikroorganisma ni, dia tak boleh hidup dengan keadaan keasidan yang tinggi. Tak boleh. Dia tak suka. Jadi, bila tak suka, dia tak akan hidup dan tak akan membiak dalam keadaan itu. Jadi, penjerukan ni baik. Jadi, kita boleh simpan makanan tersebut untuk beberapa ketika. Okay, seterusnya, yang ketiga, iaitu pembungkusan vacuum. Apa pembungkusan vacuum? Pembungkusan vacuum ini merupakan satu proses yang kita letak makanan tu di dalam plastik
Okay? Kemudian kita ada mesin tu, tengok dekat slide tu ada mesin, dia letak dekat mesin tu dia akan sedut. Maksudnya dia akan keluarkan semua udara yang ada dalam plastik tersebut, dalam bekas itu keluarkan sampai tak ada langsung udara lagi. Jadi sebab itu dia nampak macam makanan tu, dia plastik tu sangat nipis. Dia dah keluarkan semua udara dalam tu. Kenapa kaedah ini berkesan? Kita katakan berkesan kerana dalam kaedah ini, bila udara dah tak ada, bakteria tu dah tak boleh tumbuh dan tak boleh membiak. Kalau tak ada oksigen, dia pun perlu oksigen, dia pun perlu udara untuk membiak bakteria ni. Bila tak ada, maksudnya kita dah halang dia untuk membiak ataupun tumbuh. Itu kaedah dinamakan sebagai pembukusan vacuum. Yang keempat, pengeringan. Dia ambil dari perkataan kering. Senang faham? Kering. Makanan itu dikeringkan. Maksudnya kita proses mengeluarkan atau menyingkirkan kebanyakan air dalam makanan dan dikeringkan di bawah cahaya matahari atau ke matahari ataupun ke tuhak. Kita tengok gambar. Kaedah yang pertama yang sebelah kiri itu matahari. Maksud kita gantung ikan, kita letakkan atas dawai, atas papan tu, kita keringkan di bawah cahaya matahari. Gambar yang kedua itu dari segi ketuhak. Dia keringkan apa tu? Buah-buahan, kiwi, strawberry, semua buah-buahan dikeringkan. Dia iris nipis, kemudian letak dalam ketuhak, dikeringkan. Dia buangkan air, proses membuang air daripada makanan. Kemudian terhasillah makanan-makanan yang kering yang boleh kita makan, yang boleh kita simpan dalam satu jangka masa. Itu kaedah pengeringan. Yang seterusnya adalah penyejuk bekuan dan pendinginan. Sejuk beku. Perkataan yang pertama tu sejuk beku. Sejuk beku maksudnya kita simpan makanan tu pada takat beku 0 darjah Celsius dan ke bawah. Seperti dalam gambar yang di tengah tu, itu adalah freezer. Freezer, kalau kita sejuk bekukan dalam tu, dia jadi ais semua. Yang perkataan kedua, pendinginan, itu maksudnya kita dinginkan sahaja. Jadi kita simpan makanan tu pada suhu kurang daripada 18 darjah Celsius. Itu sejuk juga, tapi dia tak beku. Dia sejuk sahaja. Kenapa kaedah ini berkesan? Kerana mikroorganisma ini, dia kurang aktif kalau kita letakkan dalam suhu yang rendah. Maksudnya, kalau suhu tu rendah, mikroorganisma dia tak aktif. Dia tak boleh. Dia beku juga. Jadi dia kekal dalam tu, tapi dia beku. Dia tak aktif. Sebab itu kaedah ini digunakan untuk menyimpan makanan. Seperti daging, ayam. Kita simpan dalam penyejuk bekuan. Kita boleh tahan dalam 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Boleh tahan. Pendinginan pun sama. Kita ada contohnya, kita ada cheese, kita ada makanan yang lain, sayur-sayuran dan sebagainya. Dia akan tahan selama satu ketika. Penyejuk, bekuan dan pendinginan. Senang nak faham, sejuk beku. Beku yang pertama. Yang kedua tu dingin. Sejuk. Kaedah yang seterusnya adalah pemasinan. Perkataan masin. Masin tu maksudnya apa? Proses menyingkirkan kelembapan pada makanan sejak dahulu lagi. Maksud mereka gunakan apa? Garam. Gunakan garam. Kita ada makanan, lepas tu kita tabur garam, letak garam, ataupun kita letak makanan tu dalam garam yang banyak. Lepas tu itu dah pemasinan. Tengok pada gambar yang ketiga tu, yang ke kanan sekali. So gambar yang ke kiri sekali tu adalah contoh telur. Dia buat telur masin. Letak dalam air garam dalam 1 minggu, 2 minggu, ada yang sebulan. Tengok keadaan telur. Yang di tengah tu, dia letakkan garam juga pada sayur-sayuran untuk masinkan garam tu supaya dia hilang kelembapan pada makanan tersebut dan tahan dengan lebih lama. Okey, seterusnya adalah pelilinan. Ini ambil dari perkataan lilin. Okey, lilin. Lilin tu dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai wax. Okey, kaedah sekarang ini yang lebih popular digunakan pada buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan, mana dia adalah satu proses menyalut buah dan sayuran dengan lilin cair untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma di permukaan. So, sekarang ini buah-buahan kita banyak buah-buahan import. Kita ambil daripada negara luar,
makan seperti apple, strawberry dan sebagainya, anggur, buah-buahan yang hidup di suasana di klimaks yang sejuk, kita tak ada, jadi kita import makanan tersebut, maksud mereka akan letak lilin, satu lapisan lilin dekat luar untuk pastikan tak ada serangga yang akan serang, mikroorganisma yang serang makanan tersebut dan boleh tahan dengan lebih lama dan tegar, iaitu pelilinan. Dia letak lilin, lilin yang cair. Okay? Terusnya ada pengetinan dan pembotolan. Yang pertama tu tin, pengetinan tin, makanan dimasukkan dalam tin. Yang kedua adalah pembotolan, dia masukkan makanan dalam botol. Yang pertama adalah mendidihkan makanan dan membunuh mikroorganisma, kemudian disejukkan dan dimasukkan ke dalam bekas kedap udara. Dia ada satu proses ditilang contohnya. Mula-mula makanan tu akan dipanaskan, dia nak bunuh mikroorganisma. Kemudian bila dipanaskan, letak dalam bekas cepat-cepat, tutup dan disejukkan. Kenapa? Dia tak nak hilang nutrisi. Dia sejuk tu sebab tak nak hilang nutrisi. Dia tutup kedap udara supaya mikroorganisma tak boleh masuk dah. Sebab tu makanan tin ini ataupun dalam botol ini, dia boleh tahan lama. Dalam setahun, 2 tahun. Dia banyak kebaikan. Langkah-langkah pengetinan. Kita ada 6 langkah di sini, iaitu yang pertama, makanan dimasukkan ke dalam tin. Dalam tin tu dipenuhkan dengan sos minyak atau lautan gula. Makanan kita penuhkan. Tin dipatri untuk menjadikan kedap udara. Patri tu maksudnya kita seal, kita tutup ketat-ketat, memang tak boleh buka lah. Kan? Kemudian yang keempat, tin dipanaskan dalam periuk tekanan untuk membunuh semua bakteria yang ada. Ini proses yang penting. Kita nak ke makanan dalam tin tu selamat, sihat, tanpa gangguan mikroorganisma. Kita bunuh dulu. Yang kelima, tin tu disejukkan serendaman atau semburan air. Kita nak dia sejuk terus. Kenapa? Sebab kita nak nutrisi yang ada dalam makanan tersebut juga tidak hilang. Kekal ada di situ supaya makanan itu menjadi makanan yang sihat. Yang keenam, tin dilabelkan dan dibungkus untuk dipasarkan. Okay. Pempasturan. Pempasturan ni apa? Pempasturan ni ingat tadi pada pengenalan seorang saintis bernama Louis Pasteur. Dia telah menghasilkan satu kajian yang berjaya, iaitu kajian untuk mengekalkan nutrisi susu dan boleh disimpan dalam jangka masa yang panjang. Iaitu proses ini dinamakan sebagai proses pempasturan, yang secara ringkasnya adalah proses memanaskan makanan sehingga suhu tertentu untuk beberapa ketika dan ikuti dengan pendinginan yang segera. Dia sejukkan terus. Langkah-langkah pempasturan, di sini kita ada 4. Iaitu yang pertama, makanan atau susu tu dimasukkan dalam mesin atau dalam part pempasturan tersebut. Dan yang kedua, makanan tersebut atau susu itu akan dipanaskan pada satu suhu yang tertentu mengikut susu tersebut dalam satu jangka masa beberapa ketika untuk membunuh mikroorganisma yang ada pada susu. Kita nak bunuh mikroorganisma supaya susu tu kekal tahan lama. So yang ketiga, juga disejukkan segera. Lepas dipanaskan, disejukkan segera untuk memastikan nutrisi pada susu tersebut kekal. Kekal, supaya kita minum susu tu dia ada nutrisi, dia tak semata-mata air. So yang keempat, dimasukkan dalam botol ataupun kotak kedap udara untuk dan sedia untuk diedarkan, untuk dijual. Penyalaan adalah proses mengeringkan makanan dengan cara mengasapkan dengan tempoh yang lama, membantutkan pertumbuhan mikroorganisma. Okay? Dia bantutkan pertumbuhan mikroorganisma dengan penyelaian tu. Dia asapkan sahaja. Dia masuk dalam keadaan dia matikan mikroorganisma pada tumbuhan. Okey, yang terakhir adalah kepentingan teknologi pengawetan makanan. Yang pertama, apa kepentingannya? Makanan tin boleh mengatasi masalah makanan semasa kecemasan. Contoh dalam keadaan banjir. Bila banjir, kita susah nak dapat bekalan makanan. Satu. Yang kedua, makanan yang ada tu mungkin kita takut tercemar. Jadi, kita ada makanan tin mudah terputus bekalan makanan, orang boleh mudah untuk supply, untuk salurkan makanan dengan menggunakan makanan tin. Yang kedua, makanan mudah dihasilkan oleh sesebuah negara
boleh dinikmati di negara lain. Contohnya kita. Kita contohnya apa? Cheese. Jarang kita dengar kita membuat cheese. Tidak ada, tapi jarang. Cheese ini biasa dihasilkan di mana? Di negara luar. Dan kita boleh import makanan tersebut dengan adanya kaedah pengawetan, kita ambil makanan tersebut dan kita pun boleh makan cheese. Makanan luar dan kita boleh rasa. Yang ketiga, makanan bermusim sentiasa diperoleh. Contoh apa makanan bermusim ni? Buah-buahan. Contohnya apa? Rambutan. Kita ada durian. Kita ada itu makan-makan bermusim. Orang akan hairan, kenapa kamu boleh makan rambutan pada musim bukan luar musim? Pada luar musim. Sebab kita ada kaedah untuk kita simpan rambutan tu. Mungkin dengan cara penyetinan seperti itu. Yang keempat, senang disimpan dan mudah diangkut. Senang disimpan. Contohnya apa? Contohnya macam daging dan sebagainya. Kita bekukan dan kita boleh import daging tersebut mudah. Senang disimpan. Kemudian dia pun mudah diangkut. Contohnya apa? Pembotolan, penyetinan. Dia dah mudah diangkut dah. Kita tak takut dah nak tercemar dan sebagainya sebab dia disimpan dalam bekas yang kedap. Yang kelima adalah makanan yang diawet boleh disimpan lebih lama dan memenuhi keperluan bekal makanan sepanjang tahun. Seperti tadilah, sebenarnya kita ada musim kemarau, ataupun musim ketujuh. Musim ketujuh orang tak pergi ke laut, tak ada ikan. Tapi kalau kita buat proses pengawetan sebelumnya, kita masih boleh makan ikan. Walaupun pada musim ketujuh. Okay? Itu maksudnya. Jadi sampai di sini sahaja untuk tajuk ataupun bab pengawetan makanan. Jadi terima kasih atas perhatian. Jadi mohon ataupun moga bermanfaat untuk semua. Jadi kita sebarkan ilmu yang ada, insya-Allah ada hikmahnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.